Tuan-tuan, kita sambung perbahasan sujud sahwi sikit lagi minggu depan ya. Pada muka surat 29 pada kata musannif rahimahullah ta'ala, bermula sujud sahwi itu 2 sujud jua, dan jikalau banyak lupanya sekalipun. Dia kata bilangnya sujud ni hanya 2 kali sahaja, sekalipun sebab-sebab untuk sujud sahwi itu kita buat banyak. Bukan kata so saja kita tinggal itu. Boleh jadi kita tinggal kunut, kita tinggal tasyahud awal, tasyahud awal kita tinggal juga. Ada kita buat banyaklah perkara lainnya, kita pindah rukun qauli pada tempat yang lain, ataupun sebagainya, yang menyebabkan banyaklah kalau kiranya sebab untuk kita sujud sahwi. Tetapi yang disunatkan kita lakukan hanyalah 2 kali sujud sahaja. Dan wajib diniatkan sujud sahwi. Time kita nak turun 2 kali sujud tu wajib kena niat. Kita turun tu adalah untuk sujud sahwi. Sebab kalau kita tak niat kita sujud sahwi, maka itu dikira menambah rukun lah. Sebab selepas daripada tasyahud awal, selepas tasyahud akhir, rukun selepasnya adalah salam. Tak gitu. Tengok-tengok kita begitu orang sujud tanpa tujuan. Kalau gitu boleh batal semaya. Kerana melibatkan pergerakan yang lebih daripada 3 pergerakan yang betul-betul boleh jadi, ataupun kerana telah dikira buat suatu perbuatan yang serupa dengan perbuatan rukun. Jadi ibarat serupa tambah rukun. Kalau gitu batal semaya gitu. Batal semaya. Jadi sebab tu dia kata wajib diniatkan sujud sahwi. Bila kita nak sujud sahwi dan tempatnya dahulu daripada salam. Dalam mazhab kita, sebelum kita bersalam lah, kita sujud 2 kali. Dalam mazhab lain, ada yang kata selepas daripada salam. Itu mazhab lain. Dan sunat dibacanya ni seorang, tak kala mana dia ni sujud sahwi, dia baca apa? Subhana man la yanamu wa la yasu. Ini bacaan yang biasa kita belajar lah. Walaupun bacaan ini tidak warid daripada hadis Nabi SAW, tetapi kebanyakan ulamanya ajar kita ni baca seperti ini. Sekiranya kita teringat bacaan ini, aulanya kita baca seperti mana kita duduk tasyahud, duduk sujud biasa yang biasa. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Sebab dalam hadisnya Nabi ayat sujud saja. Nabi tak ayat ada bacaan tertentu. Dan gitulah. Maka jika memberi salam dengan sengaja, padahal ingat akan sahwinya, tiada dapat lagi ia sujud, sama ada panjang perceraiannya atau pendek. Dia kata sini, kalulah dianya ingat, dianya nak sujud sahwi, sebab dia buat perkara-perkara yang menyebabkan sunat sujud sahwi. Misalnya dia tinggal tasyahud awal tadi, jadi dia memang ingatlah dianya nak sujud sahwi. Tiba-tiba dia uri salam dengan sengaja. Dia sengaja uri salam, walhal dia ingat dah dia nak sujud sahwi. Lepas tu baru mari telitah dalam hati dia, nak sujud sahwi boleh kok dia nak kembali semula dalam sembahyang? Dia kata tak boleh. Tak boleh lepas daripada sembahyang dia sujud 2 kali. Sama ada perceraian dia nak buat tu lama masa dia, ataupun dalam tempoh yang singkat, tak boleh. Sebab dia pun dah tubik daripada sembahyang dan dia mau sengaja bagi salam. Gitu. Atau lupa ia keadaan yang keduanya, dia tak teringat. Dalam hati seandainya ada dah lah azam bahawa dia nak sujud sahwi lepas ni. Tengok-tengok 2 kali dia baca tasyahud tu, salam, tak teringat nak sujud sahwi. Tak teringat pula. Jenis memang tak ingat lah dia ni. Saat ni tak teringat dah tu, tak teringat pula. Jenis memang jenis pelupa dia ni. Lepas salam baru teringat. Nak sujud sahwi saat ni tak teringat. Lagu mana? Tengok keadaan. Dan lupa dan panjang perceraiannya dan uruf pada uruf. Kalau gitu, maka demikian juga tiada dapat lagi ia sujud. Kalulah dia teringat tu dalam tempoh masa yang lama, ni tak boleh nak sujud. Sebab
perceraian dia tu lama sangat tu. Kira habis mayat tu lama tu. Semaya dia mau tak jejah lah kalau kata tu sujud sahwi pun. Jadi tak boleh nak sujud lah sebab jauh jarak dia. Dan jika pendek perceraiannya, kalaulah kata perceraian ni pendek, mana apa perceraian ni? Mungkin ni perkahwin cerah ni. Perceraian ni maknanya tempoh dia wisada dan juga tempoh dia teringat tu. Sebentar ya. Pada tempoh muruhnya. Mana orang kata baru yang wisada teringat lalu dah. Kalau gitu hendaklah ia sujud sahwi kemudian daripada dikuasakan kembali kepada sembahyang. Hendaklah di sini ni bukan kata wajib tidak. Cuma sunat dia kembali untuk dia sujud sahwi. Sunat dia kembali untuk sujud sahwi. Itu pun selepas dia niat nak masuk semula dalam sembahyang. Lagu mana ni? Lepas kita risalah, kita tak buat perkara-perkara yang membatalkan sembahyang, kita pun teringat, tak sujud sahwi sana ni. Sunat kita sujud sahwi. Kalau gitu, dia pun niat dalam hati masuk semula dalam sembahyang. Aku masuk semula dalam sembahyang tadi. Kalau gitu, dia pun niat pula nak sujud sahwi. Dan sujud dia dan jadi kembalilah kepada sembahyang. Lepas tu dia niat nak sujud, maka dia ni kembali dalam sembahyang dah. Jadi sembahyang mula-mula. Habisnya sujud sahwi gitu ke? Tidaklah. Bila dia mau masuk dalam sembahyang pula, kena tubik mula daripada sembahyang. Lagu mana cara nak tubik dalam sembahyang? Maka wajib ia memberi salam yang lain pula. Dah dia mau masuk semula, kena tubik mula. Cara nak tubiknya lagu mana? Dengan bagi salam. Dah. Lepas dia sujud 2 kali tu, dia pun wisada semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak paling tak ada apa. Sekali salam pun tak apa. Walaupun saja kalau nak masuk nak 2 kali salam. Kalau gitu habislah sembahyang dia. Cuma bagi orang yang kembali dalam sembahyang dia kena beringat. Kalaulah dia dah masuk dalam sembahyang, dia kena jagalah patai lari sembahyang. Tak, kena jaga patai lari sembahyang. Dan apabila berhadah, batal sembahyang dia. Kalau dia niat nak kembali dalam sembahyang semula, kemudian dia pun turunlah sujud kali yang pertama, sujud sahwi kali pertama, naik duduk, ketung ketung naik, sembahyang dia kira jadi mana? Terbatal. Sebab dia mau buat perkara yang membatalkan sembahyang. Walaupun kita kata nak habis dah, kita baru masuk semula ni, tak kira dah. Dia mau masuk semula, kira kagak lah. Jadi terbatal lah sembahyang dia. Jadi dikata kena ingatlah, apabila berhadah, selepas daripada dia masuk semula dari sembahyang tu, mengingat. Kalau berhadah, batal sembahyang. Jadi kita kan kira habis itu lah. Sekali kan gitulah kita. Tak masuk tu. Cuma jaga-jaga nak buat pun. Sunatnya masuk mula untuk sujud sahwi. Cuma kena pandai jaga patai lagi. Takut-takut tak pandai jaga patai lagi, batas sembahyang kena sembahyang mula, tak masalah. Habis itu buat sujud sahwi. Tadi soalan masuk bab baru yang tuan-tuan, bab solatin nafli. Ini bab pada menyatakan sembahyang sunat. Habis kita nak jaga pasal sembahyang fardu, kita jaga pula masalah-masalah dalam sembahyang tadi. Kalau perkara sunat dalam sembahyang, kita masuk pula perbahasan kita sembahyang yang sunat untuk kita laksanakan. Hari ni kita kena usaha buat. Tak madalah untuk kita ni sekadar hanya sembahyang fardu semata-mata. Walaupun dalam hadis Nabi SAW ada sahabat tanya, lagu mana cara dia nak masuk syurga? Nabi kata pada tu sembahyang 5 waktu, menjaga molek dan menjaga rukun-rukun Islam yang lain, maka masuk dalam jannah, masuk syurga. Tapi kita ni jaga syurga ke tidak? Dalam hadis tu orang Badui tu kata insya-Allah dia akan jaga, maka dia masuk syurga lah, kerana dia betul-betul jaga. Kita ni tidak, kita tak jaga sembahyang akhir-akhir waktu ambol lah ni. Ambol sembahyang zuhur tu pukul 3 lebih lama dia jabat lah. Lewat lama kita sembahyang. Sembahyang asar pun lewat juga. Gong iso dia muju kan. Mari masjid ni awal. Kalau tunggu mau lewat juga. Lagu, ustaz lagu. Hai, malu kau. Jadi nak tapung tu kena tapung lah sembahyang sunat. Lagu dah ni berat.
semaya ni tak jaga. Tak tu buat maya dah habis tu. Buat tak semaya lama lagi budak-budak itu. Sekolah harap berapa ramai tak semaya. Sekolah harap dah. Budak tapi ramai juga. Mengapa kau tak semaya? Baru. Budak pondok supaya kau tidur dalam pondok. Jadi tak agaklah kau kata ni. Tak agak. Ayahmu ni kena tengok anak seorang. Jadi nak kampung kita tak pandai jaga solat fardu tu, kita buat perkara semaya sunat. Semaya sunat. Jangan lebih semaya sunat, semaya fardu tak buat. Ni tak betul lah, ni kena puk atas pada dia. Semaya fardu malah, tapi semaya sunat habis dia. Habis boleh tengok time maya gaya, maya tarawih ada lah dia. Time biasa ni dia kedai kopi. Ni malu. Baik. Bermula semaya sunat itu dua bahagi. Dia kata semaya sunat ni dia bagi dua. Ni atas satu sudut lah. Dia bagi satu sudutnya, semaya ni bagi dua. Lagu mana? Satu bahagi tiada sunat berjemaah. Ada semaya sunat ni yang tidak digalakkan untuk kita semaya berjemaah. Maknanya kita kena semaya sahur. Tidak disunatkan semaya berjemaah. Maknanya kalau dia mau semaya berjemaah tak dapat pahala, menyalahi sunnah pula. Yang bolehnya dia mau semaya sahur. Ada. Dia akan cerita lepas ni gapo semaya. Semaya ni janganlah kita buat jemaah. Misalnya lepas ni dia sebut semaya rawatib. Lepas daripada gawe kita jemaah mula sama-sama kita. Tak sunnah gitu. Tak sunnah, menyalahi sunnah. Makruh ke tidak tu tak ni nak ayat apa. Tapi menyalahi yang sunnah. Jadi gitu juga lawan dianya ada semaya sunat yang sunat berjamaah. Dia akan cerita lepas ni banyak perceraian dia. Cumanya ada kaedah fiqh dia sebut semaya sunat yang disyariatkan supaya berjamaah itu terlebih afdal daripada semaya sunat yang tidak disyariatkan untuk berjemaah. Seperti mana semaya fardu lah. Semaya fardu berjemaah lebih baik daripada semaya fardu berseorangan. Samalah juga semaya sunat pun. Kalau semaya sunat tu sunat berjemaah, semaya sunat gini ni terlebih afdal berbanding semaya sunat yang semaya sore-sore. Kecuali semaya sunat rawatib. Semaya sunat rawatib ni dia terlebih afdal daripada semaya tarawih. Semaya tarawih kalau kita nak banding, dia sunat berjemaah gitu. Tapi nak banding kita semaya rawatib lepas daripada semaya fardu tu, 2 rakaat tu lebih afdal daripada kita semaya tarawih 20 rakaat. Awal kita kena ingat ada boleh puasa. Kita lebih utamakan semaya sunat tarawih. Lepas semaya isya juga solat jamiah dah. Kalau jenis selawat panjang lagi lah dia selawatnya. Solat tarawih 20 rakaatan rahimakumullah, selawat panjang terus semaya tarawih. Solat rawatib tinggal. Sekala maya rawatib tapi boleh puasa tinggal rawatib. Rugi. Sebabnya rawatib lebih afdal daripada tarawih. Rawatib ini lebih afdal daripada semaya sunat yang berjemaah. Lepas ni apa kita di manakah susunan semaya sunat yang lebih afdal. Kita masuk susun. Jadi dia kata semaya bahagian yang pertamanya tiada sunat berjemaah. Contohnya lagu mana? Seperti sunat rawatib yang mengikut bagi segala fardu. Dia cerita dulu lah. Semaya rawatib, yang mana rawatib ni semaya yang mengikuti setiap kali semaya fardu, yang berekal dengan semaya fardu. Boleh jadi buat sebelum solat fardu, boleh jadi kita buat selepas daripada fardu. Orang kampung panggil semaya kapik fardu. Kampung kita panggil gitu. Orang luar Kelantan tak panggil semaya kapik fardu. Kelantan kan saja dengar. Tak saja dengar. Tak saja dengar. Apa orang ada dengar. Kan? Semaya kapik fardu saja dengar. Ni semaya rawatib.
Bahasa Arab disebut gharaib, semaya rawaib, sama ataupun rawatib, sama lah tu. Jadi semaya rawatib ni dia bagi dua pula. Dia kata dan muakkadnya, dia bagi dua lah. Ada semaya sunat rawatib yang muakkadah, ada semaya sunat rawatib yang tidak muakkadah. Muakkadah maksud apa? Yang dituntut untuk kita laksanakan. Apa maksud yang dituntut ni? Dengan makna semaya ni berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Tengok dalam hadis tu Nabi sentiasa buat semaya ni. Nabi tak tinggal. Sama ada Nabi tak bermusafir ataupun ketika Nabi bermusafir, Nabi buat semaya rawatib ni. Sebab itu hadis yang menunjukkan bahawa Nabi tu buat pagi ni menyebabkan kita kata semaya sunat ni dituntut pada syarat. Tuntutannya lebih kuat berbanding semaya rawatib yang lain. Kalau kiranya ada berapa? Ada 10. Ada 10 rakaat yang akan disebut oleh dua pengarang. Dan muakkadnya solat rawatib tadi tu 2 rakaat dahulu daripada semaya subuh, dan 2 rakaat dahulu daripada zuhur, dan 2 rakaat kemudian daripada zuhur. Jadi berapa dah ni? Dan 2 rakaat kemudian daripada maghrib, 8 rakaat, dan 2 rakaat kemudian daripada isya. 10 rakaat. Ini semaya yang sangat-sangat dituntut rawatib. Sehingga disebut dalam athar daripada Ibnu Umar menunjukkan bahawa siapa yang berkekalan buat semaya rawatib 10 rakaat ni, dia akan dapat fadilah-fadilah yang tertentu. Riwayat daripada Ummu Habibah, dia tahu 12 rakaat. Siapa buat juga akan dapat fadilah-fadilah yang tertentu. Kita sebut dalam sini ya. Kita kena baca Fadail Amal ke, tahulah fadilah. Orang tabligh dia tahu fadilah-fadilah ni. Dia tahu. Dan witir kemudian daripada isya, sama juga. Witir pun termasuk dalam rawatib. Solat witir ni selepas daripada semaya isyak, itu juga antara semaya sunat yang muakkad, yang sangat-sangat dituntut. Selepas ni dia akan cara gapo dia perbahasan semaya witir. Aku tak syarah lagi semaya witir tu lagu mana. Dan wairu muakkadnya, ada juga semaya rawatib yang tidak bukan tidak dituntut. Tuntutan itu ada tetapi tidak kuat sangat. Sebab apa? Ada kalanya Nabi tinggal juga. Nabi bukanlah sentiasa buat dia. Ada berapa rakaat? Ada 12 rakaat. Apa dia? Dan ghairu muakkadnya ditambahkan 2 rakaat pula dahulu daripada zuhur. 2 rakaat lepas daripada zuhur, dan sebelum daripada zuhur, dan 2 rakaat pula kemudian daripada zuhur, dan 4 rakaat dahulu daripada asar, dan 2 rakaat yang ringan dahulu daripada maghrib. Nampak lain sikit. 2 rakaat yang ringan sahaja daripada maghrib. Sebab waktu maghrib amat-amat singkat. Waktu maghrib lah antara semaya yang paling singkat. Lebih singkat daripada semaya subuh waktu maghrib. Kalau nak kira mazhab jadi, kaul jadi Imam Syafi'i, memang singkat sangat. Memang singkat. Kita lah ni guna kaul qadim. Antara masalah pilek dalam mazhab kita ni, sepatutnya kita mendahulukan kaul jadid bagi Imam Syafi'i. Pendapat-pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i ketika mana berada di Mesir. Tetapi ada beberapa masalah yang kita guna pakai pendapat Imam Syafi'i ketika mana dia masih berada di Iraq. Antaranya ialah semaya fardu maghrib, waktu dia. Kalau nak kira kaul jadid memang singkat waktu goib. Kalau gitu kita semaya ni banyak qada dah jadi goib kita. Ringkas sangat masa dia. Jadi kita guna pendapat kaul qadim. Sekolah ni lah kita sejar lebih kurang. Tu pendapat qadim bagi Imam Syafi'i rahimahullah. Sebab tu disebut itu 2 rakaat yang ringan dahulu daripada maghrib, dan 2 rakaat dahulu daripada isya. Jadi 12. Ada 12 rakaat. Habis itu yang mudah ya. Dia tak syarah banyak lah fadilah-fadilah berapa. Hak ni kena belajar dalam kitab-kitab hadis dan sebagainya. Dan Jumaat seperti Zuhur. Dia jelas sini ya. Mungkin ada dah kita nanya, dia sebut tadinya selepas daripada Zuhur. Kalau kita hari Jumaat kita tak semaya Zuhur, Ustaz, kita semaya Jumaat. Kalau kita serupa juga ke hari Jumaat tu dengan hari-hari yang lain,
ada semaya sunat qabliyah, ada semaya sunat ba'diyah lah. Dia kata serupa. Mazhab Imam Syafi'i dia kata Jumaat ni serupa lah juga dengan semaya Zuhur. Kalau gitu kita buat lah ni tu betul dah lah. Kita lah ni Jumaat ada 2 azan. Azan yang pertama tunjuk masa waktu. Azan kedua ketika mana kita nak berkhutbah. Jadi bila azan yang pertama tu masa waktu dah kita pun bangunlah semaya qabliyah. Boleh. Ada pun setengah mazhab yang lain, ada juga yang berpandangan tidak ada semaya qabliyah qabliyah Jumaat. Sebab apa dia bagi pandangan gitu? Sebabnya pada zaman Nabi SAW azan bagi solat Jumaat berapa kali? Sekali sahaja. Bila azan jadi 2 kali ni? Pada zaman Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Pada zaman Sayyidina Utsman baru panggil 2 kali. Sebab ramai. Jadi dia start 2 kali. Jadi adalah yang berpandangan kata tak ada rawatib sebelum daripada semaya Jumaat. Yalah sebab sekali azan tu kira masuk khutbah dulu dah. Jadi di sesetengah negara Arab dia best sekali atau dah lah kita nak semaya rawatib. Jadi sesetengah tempat ada lagi berdua. Kalau di Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi, dia azan 2 kali juga, cuma beringat. Dia azan kali pertama tu bukan masuk waktu lagi. Ramai jemaah kita ni pergi semaya sana, lepas azan pertama tu dia semaya qabliyah dia. Kita bangunlah semaya, tengok orang lain pakai duduk belakang lagi. Siapa betul? Buat duduk je betul. Mungkin buat diri. Sebab azan yang pertama di Mekah lah ni dia tak masuk waktu lagi. Azan tu seperti mana semaya subuh. Azan pertama nak memanggil orang dulu. Nak memanggil orang mari masjid saja. Tak masuk waktu lagi. Bila masuk waktu ya, azan kedua tu baru masuk waktu. Jadi tiga tu tak semaya qabliyah lah kita ya. Di Masjidil Haram. Cuma mazhab kita boleh lagi semaya qabliyah. Lepas ni ada cara dia. Ada cara dia juga. Cuma nak katanya di Mekah tu tak serupa lah kalau ni ya. Cara dia tu. Jadi kena ingat lah sikit ya. Tak jadi semaya qabliyah. Kalau pergi semaya dah di Masjidil Haram. Ambo pergi haji orang ni nampak ramai lah. Jemaah-jemaah kita ya. Dia tu tengok je, dia tak tahu. Dia tak tahu bahawa tak masuk waktu Zuhur lagi. Orang bel. Subuh orang kali pertama lah dengan waktu subuh Di Kelantan ni subuh sekali ya kita bel tak gitu. Di Penang, di seberang perai, dia bel 2 kali. Ambo yang ni seberang perai bel 2 kali. Jadi kita bangun malam kejut, orang bel dah subuh. Bel dah subuh. Adalah 2-3 orang ni semaya dah subuh. Dah punya orang bel. Jadi lepas maya tu kan minum kopi. Orang bel mulut kali kedua. Mana bel kali kedua? Bawa khabar tengok je baru masuk subuh. Jadi 2 rakaat yang disemaya tadi tu tak jadi subuh lah. Dia kena semaya mula. Padahal 2 rakaat tadi tu jadi ke apa? Semaya sunat mutlak. Jadi semaya sunat mutlak. Sebab tu azan ni bukan menandakan bukanlah kata masa waktu tu tidak. Azan hanyalah tanda sahaja. Tak? Kita kena cek dulu. Boleh ada ke jadi salah. Kalau orang gila mari bel ni kan. Kalau boleh puasa kan, kau puasa habis kita. Tak boleh intimak mana juga kena tengok. Orang bel ni kena orang yang sekor. Orang yang boleh dipercayai. Lepas tu pula kena tengok keadaan setempat tu lagu mana. Habis itu. Dah pergi dah. Ayatnya semaya Jumaat ni semaya Zuhur juga lah. Maknanya ada rawatib qabliyah dan juga ba'diyah. Maka wajib disebutkan rawatib yang ada qabliyah dan yang ba'diyah itu. Kalaulah semaya fardu tu ada rawatib qabliyah dan ba'diyah. Misalnya Zuhur, ada sebelum dan selepas. Maghrib ada sebelum selepas. Isya ada sebelum selepas. Kalau gitu dia kata bila kita semaya sunat rawatib tu kena ya. Semaya sunat tu qabliyah ke ba'diyah. Takut tu tukar. Jadi kalau gitu disebutkan qabliyah dan ba'diyah. Kena ya. Kalau semaya qabliyah enggak boleh. Kalau nak semaya ba'diyah kena sebut itu. Sebabnya
Akan timbul permasalahan itu. Sebab apa kita kena ayat qabliyah dan juga ba'diyah? Sebab hari itu kita ayat dah kan, semaya sunat qabliyah ni masuk bila? Masuk apabila masuknya waktu semaya. Bila habis waktu semaya sunat qabliyah? Apabila kita semaya ke? Tidak. Tak tamat lagi. Dia tamat apabila habisnya waktu semaya. Luah masa dia. Bermula waktu, bila masuknya waktu, dia akan habis pada akhir waktu. Ba'diyah pula, bila start? Dia start apabila kita telah selesai sembahyang fardu. Dan bila dia berakhir? Apabila berakhirnya waktu sembahyang. Bukan kata selepas kita sembahyang fardu tak boleh nak sembahyang qabliyah. Boleh lagi. Kena faham itu. Cuma waktunya tak tu. Sembahyang qabliyah dia start awal. Sembahyang ba'diyah mesti kena selepas daripada kita selesai daripada sembahyang fardu. Kalau gitu akan timbul masalah apa ni? Dia akan cerita. No. Maknanya kalau qabliyah, di mana kita cerita lah lepas ni pun, kita lepas ni maisa. Kita ni jenis maya cepat gitu. Orang bel komat kira yolah lalu dah. Jadi tak ada tempoh lah nak semaya qabliyah. Jadi jemaah pun merungu, ustaz, apa kan sangat nak semaya ni? Ustaz pun tak apa kita semaya pula sunat. Ada tanya pula, ada pula jemaah lain kata pula apa nak semaya sunat qabliyah dulu. Ustaznya dah lewat dah, ke habis ngajar. Komat lalu lah kita nak balik. Ustaz kata gitu pula. Nak raih lah ke? Jadi kak ambil buat cepat lah, mudah kak. Lepas bel kan komat lalu. Gitu. Kita buat. Patut rugilah kita jemaah ni tak boleh nak semaya qabliyah. Tidak rugi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak semaya sunat qabliyah lagi boleh. Selepas daripada semaya fardu lagi, semaya pula qabliyah dulu. Kemudian ba'di. Kalau gaji buat, tapi bila dah bersalah juga, pas kita jadi malas juga lah. Kita semaya qabliyah tu sebab apa nak tunggu? Terimeh jemaah. Tu sebenarnya juga. Kalau tidak tak semaya juga. Jadi kena ra'i banyak orang juga lah. Payah juga ni jemaah ni. Yang comelnya begitu. Comelnya begitu. Cuma dari sudut hukumnya boleh buat lepas daripada semaya fardu tu. Dan yang tiada ba'diyah, tiada disebutkan qabliyah. Kalau gitu kan, kalau buat tak ada mana? Tiada ba'diyah. Yang tiada ba'diyah tak sebut adalah qabliyahnya. Contohnya apa? Semaya yang tak ada ba'diyah. Asar dan juga subuh. Kalau gitu semaya sunat qabliyah tu kena sebut ke tak? Tak perlu sebut dah. Sebab bila kita kata semaya sunat subuh, kena situ lalu lah. Tak ada dah qabliyah ba'diyah. Tapi kalau kita semaya zuhur, semaya sunat qabliyah tu, semaya sunat rawatib zuhur. Lalu ni qabliyah ke ba'diyah? Jadi kena iya. Qabliyah ke ba'diyah. Atas niat. Atas niat gitu. Atas niat gitu. Gitu. Maka dia bagilah contoh. Lagu mana cara kita nak niat? Seperti dikatanya, usolli sunnatas subhi rak'ataini lillahi ta'ala, atau usolli sunnatal asri rak'ataini lillahi ta'ala. Tiada disebutkan qabliyah. Tiada disebut qabliyah. Tak ada disebut qabliyah. Sebab memang terus directnya kena kepada semaya tadi. Dan pada zuhur atau maghrib ataupun isyak yang mana ada qabliyah ba'diyah, kita kena sebutlah. Ni contoh lapah saja, niatnya dalam hati. Kalau nak lapah mulutnya kita sebut usolli sunnataz zuhri qabliyatan lillahi ta'ala. Sebelum. Kalau sembahyang selepas usolli sunnataz zuhri ba'diyatan lillahi ta'ala. Kena ayat qabliyah dan juga ba'diyah. Sebelum ataupun selepas. Niat dalam hati ni tak perlu kuarah. Niat ni bukan berlapah gitu. Kita baca dalam hati. Nak sembahyang ni gapo, sembahyang tu gapo. Hatilah. Maka dikiaskan pada maghrib dan isyak seperti demikian itu juga. Sini awak bagi contoh sembahyang zuhur saja. Kalau kita kiaslah sholli sunnatal asr, sunnatal maghribi, sholli sunnatal isya'i. Supolah itu lagi. Amin. Dan harus baginya bagi seorang yang sembahyang tadi dijamukkan sunat qabliyah yang muakkadah dan ghairu muakkadah. Ada sembahyang jamuk juga. Lagu mana masa jamu ni? Jamu sini himpun. Kita gabung semaya sunat qabliyah yang muakkad
dan juga ghairu muakkad. Contohnya tadi zuhur kan. 2 rakaat qabliyah ada yang muakkad, ada juga yang tidak muakkad. Boleh ke ustaz kita nak gabung 4 rakaat sekaligus? Bukankah kita dengar sebelum-sebelum ni semaya sunat ni 2 rakaat, 2 rakaat? Boleh ke kita nak gabung jadi 4 rakaat lagi? Dia kata sini harus, boleh. Nak gabung 4 rakaat sekaligus supaya mai zuhur lalu dah lah. Qabliyah muakkadah dan ghairu muakkad. Gabung tu dengan 1 takbir dan 1 salam dan 1 tasyahud atau 2 tasyahud. Ada banyak kafiyah. Pertamanya 1 takbir lah. Ya dah 1 takbir. Kemudian sekali salam yang wajib. Ada 2 cara. Sama ada 1 tasyahud. Maknanya tasyahud akhir saja. 4 rakaat tanpa ada tasyahud awal. 1 rakaat turun, naik rakaat kedua. Rakaat kedua turun, naik rakaat ketiga. Tak ada tasyahud awal dia, naik teguh. Rakaat ketiga turun, naik rakaat keempat turun, habis. Maknanya tak ada berehat. Teguh 4 rakaat. Atau 2 tasyahud. Ni supaya membaik zuhur, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Boleh buat 2. Kan? 4 rakaat sekali. Jadi yang comel 4 ni lah. Gitu ya, sekali pada 2 ya. Tapi yang comel 4. Kalau gitu, mana afdal kita semaya 2-2 ataupun kita gabung jadi 4 sekaligus? Mana afdal? Dia kata, dan yang afdalnya diceraikan dia dengan 2 takbiratul ihram dan 2 tasyahud dan 2 salam. Buat asing-asing. Sebab apa afdal asing-asing? Sebab perbuatan lebih banyak. Pahala pun akan jadi banyak. Gitu. Ni tak pelik. Biasa kita buat dah 4 rakaat sekali. Ni tak pelik. Ada masalah ni tak pelik. Dan harus pula dijamakkan. Dijamak maknanya dihimpunkan. Sunat ba'diyah yang muakkadah dan ghairu muakkadah seperti kafiyah yang terdahulu pula. Ni syukurlah. Waktu qabliyah samalah juga ba'diyah pun juga. Habis syukur. Buat peliknya ni. Dan harus bagi seorang pula dihimpunkan sunat qabliyah dan ba'diyah yang muakkadah dan ghairu muakkadah dengan 1 takbir kemudian daripada fardu. Mana? Dia gabung lalu qabliyah dan juga ba'diyah. Niatnya lagu mana? Dia akan cerita lepas ni cara lagu mana niat. Cuma bila kita boleh buat gabung ni? Nak gabung ni selepas daripada semaya fardu. Sebab apa? Hang boyak dah tadi. Sebab apa nak gabung ni? Kalau kata dia nak gabung, kena gabung selepas daripada semaya fardu. Dia tak boleh nak buat semaya gabung ni sebelum daripada semaya fardu. Sebab apa? Sebab kalau semaya sunat rawatib ba'diyah, dia tak boleh buat sebelum kita buat semaya fardu. Tak gitu. Dia kena buat selepas daripada semaya fardu. Kalau gitu, kalau kita gabung sebelum, tak usahlah semaya rawatib tadi. Jadi nak gabung ni selepas daripada kita semaya fardu. Jadi nak gabung ni lagu mana cara niat? Dia sebut seperti dikatanya. Ni lapang mulut, niat dalam hati. Nawaitu usolli. Sengaja, apa ni disebut? Nawaitu usolli samana raka'atin sunnata zuhri al-qabliyati wal ba'diyati lillahi ta'ala. Mana? Sengaja aku semaya 8 rakaat. Dia semaya berapa? Sunat zuhur yang dahulu dan yang kemudian kerana Allah Ta'ala. Haji, hebat orang. Dah semaya sunat zuhur, dah qabliyah 4, ba'diyah 4. Dia nak gabung kan? Jadi berapa rakaat? Apa? Boleh gabung, tapi syaratnya selepas daripada semaya fardu. Caranya lagu mana? Dah gabung gini kan? Sama ada. Dan 2 tasyahud ataupun 1 tasyahud. Begitu. Ni lah kali teringat rakaat dah kalau lapai ni tak. Nak time 2 rakaat ingat lagi, naik time 3 kepak. Tak ingat lah kali bisa gitu dah lah. Tak ingat. Yang afdalnya dia pecah-pecah lah. 2 rakaat. Apa? Ataupun 4 rakaat. Nak gabung 8 sekali pun boleh. Dia kata boleh nak gabung sekali. Ni di sisi Imam Romli.
Di sisi Imam Muhammad Ramli boleh. Adapun di sisi Imam Ibn Hajar dia kata tak boleh buat begini. Tak ada semaya 8 rakaat sekaligus ini, tak ada di sisi Ibn Hajar. Tapi di sisi Imam Ramli dia kata boleh. Ni tak jadi dengar ke tak? Ambo lama tak bela kita ni baru jumpa mula ni. Lama tak ingat jumpa sini. Boleh buat apa ni? Mayisah ni. 8 rakaat ambo dia. Lama. Bini dia tunggu nak masuk dia kereta tu habis-habis cik abang dia terus semaya. Skalanya bukan cik abang lah semaya 8 gininya, bini semaya 8. Cik abang dia kereta dah nunggu. Lama bini aku tak habis-habis lagi semaya. Bermulanya afdal segala sunat rawatib itu witir. Masuk semaya witir. Dia ni kita kaca sikit semaya witir. Antara banyak-banyak semaya rawatib ni, yang paling afdal adalah semaya witir. Sebab apa tu semaya witir ni afdal? Sebab khilaf kewajipan dia di sisi setengah ulama. Ada setengah ulama kata semaya witir ni wajib, bukan sunnah. Sebab itu dia adalah semaya rawatib yang paling afdal. Siapa yang kata wajibnya? Di sisi Imam Abu Hanifah. Geng-geng Bangla ada Kelantan ni kebanyakannya Hanafi. Set dia wajib semaya witir. Dia lepas semaya fardu tu dia semaya pula witir. Semaya rawatib wajib dah dia. Tak. Semaya witir pun wajib di sisi dia. Jadi oleh kerana ada juga ulama yang kata wajib, maka kita meraihkan khilaf itu, maka keutamaan untuk kita semaya sunat fardu, semaya sunat ni atas kalinya semaya witir. Jangan tinggallah kitanya semaya witir. Maka sekurang-kurangnya paling malah nak semaya berapa rakaat Ustaz? Serakaat. Semaya serakaat. Malah nak ni serakaat. Sebab witir itu adalah tunggal dah. Semaya paling tunggal, maknanya serakaat. Tetapi sayudianya jangan dikerjakan serakaat. Janganlah dia buat semua. Dia kata makruh pula kalau kita ni semaya serakaat. Sebab apa? Khilaful aula. Kerana menyalahi yang utama. Sebab semaya ni yang utamanya paling kurang 2. Semaya serakaat ni orang tak nampak mana. Jadi makruh kalau kita ni setiap malam semaya serakaat lepas Isya. Yang comel jadi 3. Jadi 3. Nak buat soal ni boleh ada selepas rawatib 2 kita terus bangun semaya Isya. Ataupun selepas daripada semaya fardu terus kita naik untuk semaya witir. Hak ni paling kurang dia kata serakaat lah. Awak paling comel, awak paling kurang. Dan sekurang-kurang akmalnya, paling kurang sempurnanya lagi mana? 3 rakaat. Hak ni kita buat skala-skalanya 3 rakaat. Jadi kena ingat semaya witir ni tiap-tiap malam sunat. Bukan kata time poso saja. Ada juga orang kita ni fikir semaya witir ni sunat hanya pada bulan Ramadan saja. Tidak. Semaya witir ni pada setiap malam sunat. Cuma pada bulan Ramadan sunat berjamaah. Sekali dengan terawih. Situ ia lebih waktu dulu. Sunat berjemaah. Tapi malam-malam biasa gini sunatnya mayasor. Mayasor. Dibaca ayatnya pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah sunat bacanya apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Surah Sabbihisma rabbikal a'la. Dan pada rakaat kedua kemudian daripada Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat yang ketiga kemudian daripada Fatihah qul huwallahu ahad. Sebab ni ada riwayat Nabi baca gitu. Dan yang terlebih akmal daripadanya, yang terlebih sempurna lagi, saat ni 3 lagu mana cara lagi nya 5 rakaat. Lebih molek lagi maya 5 rakaat. Lepas tu pula kemudian 7 rakaat naik setakat lagi. 3 naik 5 naik 7, kemudian 9 rakaat, kemudian 11 rakaat. Peringkat atas kali 11 rakaat. Inilah sebaik-baiknya. Inilah sebaik-baik semaya. Ada riwayat Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, dia sebut bahawa Nabi tak pernah tinggal semaya malam 11 rakaat. Ni inilah ulama tafsirnya semaya witir. Ada juga sebahagian ulama dia tafsir pula kata 8 tu terawih 3 witir. Tu tafsir lain lah.
Cuma yang kuatnya kata 11 rakaat ni mak Nabi tak pernah tinggal. Sama ada boleh puasa ke tak boleh puasa, ni dia 11 rakaat ni. Maka tiada sah dan lebih daripada 11 rakaat. Paling banyak 11. Nabi tak buat lebih daripada 11. Kalau gitu kita rajin ustaz, kita nak lebih daripada 11. Boleh ke tidak? Dia kata tak sah. Witir tak jadi lebih daripada 11. Buat jadinya hanya 11 rakaat. Maka jika dikerjakan dia witir lebih daripada 11 rakaat, harus dihubungkan dia dan diceraikan dia. Ni dia nak cerita kafiyah. Lagu mana cara kita nak semaya witir? Baik, kalau kita semaya seorang mudah ya. 11 rakaat tu yang kita semaya, tak ada masalah. Cuma kalau kita semaya witir ni lebih pada 11 rakaat, maknanya 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, dia kata harus dihubungkan dia. Hubung maknanya kita gabung sekaligus lalu. 3 rakaat tu sekali, ataupun 5 rakaat tu sekali, atau diceraikan dia, ataupun kita semaya suku-suku. 2 rakaat, lepas tu 11 rakaat mula, ataupun 4 rakaat, ataupun 2 rakaat, 2 rakaat, 11 rakaat gitu. Ataupun 4 so. Iaitu lagu mana dia nak tafsir? Dihubungkan serakaat yang akhir itu dengan barang yang dahulu daripadanya. Barang maknanya rakaat yang sebelumnya lah. Kita gabung sekaligus. Atau diceraikan rakaat yang akhir daripada barang yang dahulu daripadanya. Tak? Kalau kata cerai ni, maknanya yang akhir tu. Yang iktibarnya rakaat yang akhir itu. Rakaat yang akhir. Hingga jikalau sembahyang ia 10 rakaat dengan satu takbiratul ihram, dan serakaat yang akhir itu dengan takbiratul ihram, dinamakan bercerai jua. Sehinggalah dia kata, kalaulah kita semaya witir 11 rakaat, termasuk juga dalam kategori bercerai apabila dia semaya 10 rakaat sekaligus dan rakaat yang 11 ni dikira bercerai. Sebab dia iktibar cerai tu bila? Pada rakaat yang akhir. Yang comelnya 2 so. Tapi kalau dia nak 10 sekaligus boleh, tak ada masalah. Kemudian diceraikan. Kalau nak 11 sekaligus boleh ke Ustaz? Boleh tak Abang? Nak 11 sekaligus dia sebuah ni boleh juga. Boleh juga. Sebab dia kata apa? Harus dihubungkan dan diceraikan. Tak gitu? Boleh 11 kali boleh juga. Ni panjang lagi ni. 11 kali boleh juga. Dan diceraikan dia itu afdal daripada berhubung. Cuma kita pecut dua so ni lebih afdal, lebih banyak pahala berbanding kita semaya sekaligus gitu. Semaya sekaligus ni ada risiko banyak lah. Tak teringat rakaat dan sebagainya. Dan waktunya waktu witir ni antara sembahyang isyak dan naik fajar. Lama masa dia. Selepas daripada sembahyang isyak sampailah subuh lagi. Maka jika dikerjakan dia witir dahulu daripada sembahyang isyak dengan sengaja, kalaulah dia ni sembahyang witir dulu pada isyak, dan jika sudah masuk isyak sekalipun tiada dibilangkan dia witir. Tu email tak mari-mari lagi nak semaya. Apa ni isu lewat tu email dia ambil semaya. Kita puas dia nunggu dia. Kalau gitu kita semaya witir lalu lah Ustaz. Ada tak mari isu lagi, kita mari witir lalu dulu. Sengaja. Takut tinggal ni tak teringat kita mari witir awal. Jadi ke tidak? Tak jadi lah. Sebab waktu dia selepas daripada semaya isu. Walaupun masuk dia waktu isu. Sebab ni ke supaya pakdiah lah ni. Tak jadi. Dan tiada pula yang lainnya tak jadi apa. Dan jika tersalah atau jahil ia, boleh jadi tak teringat ataupun tersalah buat, nescaya jadi sunat mutlak juga. Ni kalau dah dia ni tak teringat ataupun salah, dia semaya sebelum daripada semaya fardu, ni jadi semaya sunat mutlak. Tapi kalau dia sengaling semaya juga, saja-saja semaya. Tosok, tosok. Dan sunat berjemaah pada witir bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan sunat kita berjamaah. Habislah semaya witir, insya-Allah nanti niat kita akan masuk perbahasan semaya sunat duha. Ini kena buat lah ni. Nanti ni kita akan ceritalah wallahu a'lam bissawab.
Ada soalan. Bagaimana tu? Kita lupa tarawih itu namanya itu juga kan. Tapi kalau haji tu Semaya pula. Lagu mana? Witir ni yang comelnya adalah kita buat pada akhir sekali semaya kita. Maknanya semaya yang paling akhir itu paling afdal. Bukan apa ni? Bukan paling afdal. Yang comelnya gitulah. Sebelum itu. Kan? Semaya yang paling akhir. Comelnya kita buat gitu. Cuma bagi orang yang dia tak yakin bahawa dia akan bangun lepas ni, dia semaya witir awal. Bila dia bangun, dia nak semaya sunat yang lain pula lepas daripada witir. Boleh ke tidak? Boleh. Harus. Harus semaya tu. Boleh buat. Sebab sahabat antara Sayyidina Umar, dia pernah buat gitu. Sebelum daripada tidur, dia semaya dah witir. Kemudian dia bangun untuk tahajud dulu. Ada sebagai sahabat yang lain, dia tak semaya lagi witir. Dia bangun tahajud, lepas tu baru dia semaya witir. Ala kulli hal, semaya witir ni tidak disyaratkan kata kena akhir sekali, tidak. Cuma paling comelnya gitulah. Sebab dia kira sebagai penutup. Tapi kalau kita selepas semaya witir nak semaya sunat-sunat yang lain, boleh. Tak ada masalah. Jadi kalau kita semaya tarawih di masjid, semayalah berjemaah tu dengan tu imam witir dia tu. Sebab fadilah lebih pula situ, berjemaah tu. Lepas tu pula malam hari kita nak bertahajud, boleh lah, tak ada masalah. Bagus semaya pula, tak ada masalah. Tidak dijadikan sebagai satu permasalahan lah. Ada lagi kok? Ada. Cuma nyamuk nak isytiharlah pada malam ni, ada setengah jemaah tahu dah, dan ada setengah jemaah tak tahu lagi bahawa pihak madrasah pada malam ni kita bersedih dan berduka cita lah di atas pemergian almarhum Ustaz Haji Ghazali bin Abdul Majid, Ibu Haji Ghazali bin Abdul Majid, Ustaz Ghazali kita, mudir Majlis Tafakuh Madrasah Ahmadiyah lah. Mudir kita tu kalau kiranya ayah kepada Ustaz Muhammad Azam yang baru meninggal dunia tadi, 3.30 petang tadi. Dan dijadualkan untuk disolat jenazahnya pada selepas sembahyang subuh pagi esok, di Masjid Mukim Gunung Paya. Dan selepas sembahyang subuh tu kita akan sembahyang jenazah dan disimpan di tanah kuburan Gunung Paya lah. Jadi malam ni kita akan bawa pelajar-pelajar madrasah kita pergi ziarah juga lah. Buat diptek lagi dah. Tengoklah Juni kepada dia, alhamdulillah. Lepas tu kita pun doa lah juga berlaku selesai kita ni, jemaah di Madrasah Ahmadiyah ni supaya dapat juga husnul khatimah. Umur kita ni tak tahu bila nak menutupnya tak. Boleh jadi ada orang 70 baru dia pergi, ada orang 90 tak gigi lagi dah. 100 baru dia pergi, ada orang tu 18 lagi dah. Tak. Boleh jadi berlaku. Kita ni ambil naik motor sama ambil pu naik kereta lurah ni, umur tak yamin kita ni bila-bila boleh mati. Ada orang ustaz tengah jam ni mati, apa boleh jadi mati tu dekat kaki ni juga dah husnul khatimah. Tapi beragak kita dah husnul khatimah. Kita pun gitulah. Jemaah kita ni ada 2-3 orang dah tak ada dah. Hari tu ada, lepas tu tak ada dah. Boleh jadi asal dosa tak ada pula sore. Hak ni pun tak ada habis dah. Begitulah. Sampai umur ajar kat maknanya Tuhan jemput kita. Cuma harap-harap je tanya Tuhan jemput kita tu kita husnul khatimah. Doa lah semua. Lepas tu kalau kita masuk syurga nanti ni pakat hari lah sahabat-sahabat kita ada ni masuk syurga sekali juga. Syafaat sama-sama kita. Tak si habis boleh masuk syurga ambo, tengok jatuh masuk neraka. Mulut jahat, dosa banyak boleh jadi jatuh. Kita kerja ni mengaku pasti berlaku. Jadi kalau abang apa ambo jatuh dari neraka tu abang hari. Tak tanggal abang hari kita masuk syurga sekali. Insya-Allah taala. Gitulah sama-samalah kita doakan yang baik bagi almarhum. Bolehlah baca Al-Quran dan juga pahala baca doa. Semoga ruh almarhum tenang di alam barzakh sana. Aku qauli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ini
Bila mati kat kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita akan kembali semula kepada Allah. Lepas tu kalau kita jumpa dengan orang keluarga si mati, kita tak ucap takziah. Takziah tu bukan ucapan. No, ada orang Melayu kita takziah lah. Takziah ni bukan ucapan. Takziah ni maknanya kita mengucapkan kesedihan lah bila mati. Antara lafaz-lafaz takziah banyak Nabi ajarnya. Antaranya Nabi suruh sobar. Kita mari kan jumpa dia sobar lah tak mati. Kita doa dia semoga dia masuk dalam kalangan ahli syurga gitu. Itu ucapan takziah. Bukan kata takziah lah, takziah. Bukan. Bukan. Lepas tu nak sedekah baca pun boleh. Nak sedekah baca Fatihah boleh, nak sedekah baca Yasin boleh, 3 ku boleh. Tak ada halangan lah. Tak ada halangan. Yang warnanya ucapan-ucapan takziah yang disebut oleh Nabi itulah azamallahu ajrakum wa ahsana azaakum aja. Amun ajar tu kita tak kecek bahasa Arab lah ke payah beli lidah mana tu tak nak baca gitu kan. Kalau boleh sebut. Kalau tidak lah kita sebut dia gitulah. Sobarlah di atas kematian. Kita kembali kepada Allah. Di Mesir disebut al-baqa. Al-baqa lillahi wahdah. Yang kekal itu hanyalah bagi Allah sahaja. Kita ni tak buka. Gitulah cara ucap takziah. Maknanya kita ucap supaya kita mengingat balik kejadian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu alaihi wa sallam.